Assalamualaikum, nama saya Ahmad Azim bin Osman, nombor matriks 2022-923-793. Pada hari ini, saya akan memulakan perbincangan tentang etika dan adab berkomunikasi dalam dunia cyber. Semakin hari, Islam semakin terkenal daripada penyebaran daripada media sosial. Kita perlu menjaga etika dan adab di dalam dunia cyber dan tidak menyalahgunakannya. Jika sebaliknya, ia sukar diperhatikan dan akan memudaratkan kepada banyak pihak pada masa yang akan datang. Menurut Zaharuddin Abdul Rahman, 2012 di dalam majalah Solusi, beliau mengatakan bahawa hukum asal menggunakan media sosial adalah harus selagi ianya tidak membawa ke arah keburukan dan hanya memberikan kebaikan kepada agama Islam. Seterusnya, bagi objektif tentang kertas kerja yang telah kami lakukan adalah untuk mengkaji tentang adab dan etika berkomunikasi dalam dunia cyber. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti cara untuk berkomunikasi dalam dunia cyber dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti aktiviti yang sering dilakukan oleh masyarakat apabila menggunakan sosial media. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa terdapat segelintir masyarakat yang menyalahgunakan sosial media dan menyebabkan berlakunya perbalahan antara kaum serta sesama sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus Fitri bin Alias. Nombor matrik saya 2022-919723. Jadi, hari ini saya akan memulakan poin pertama untuk pembentangan kami, iaitu menjaga penampilan dan posing dalam bergambar. Sebagai manusia biasa, kita berhak untuk berkongsi kisah dengan bergambar dan bergambar untuk simpan kenangan di sosial media. Yes, disebabkan oleh ini, bergambar adalah tidak salah selagi ianya tidak melanggar etika penampilan. Umat Islam wajiblah menjaga aurat dengan sempurna. Ianya tidak berdosa asalkan penampilan itu menjaga pemakaian pematuhan syariah, iaitu perempuan dari hujung rambut hinggalah ke hujung kaki, manakala bagi lelaki pula adalah dari pusat hingga ke lutut. Jadi, ramai umat Islam yang gagal mematuhi perkara tersebut dan dapat mendatangkan masalah kepada orang tersebut. Umat Islam tidak tahu, orang luar akan nampak bahawa umat Islam tidak tahu untuk mematuhi peraturan agama sendiri dan ini akan menjejaskan imej agama kita. Selain daripada itu juga, cara posing seseorang itu juga mempengaruhi sebuah gambar tersebut. Sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita perlulah membuat posing yang tidak membawa ke arah yang boleh menimbulkan fitnah. Contohlah, jangan kita menunjukkan jari tengah ketika bergambar kerana itu adalah antara budaya barat yang tidak patut dicontohi oleh umat Islam. Banyak lagi simbol-simbol tangan lain yang membawa maksud yang tidak elok. Ada juga yang membawa maksud kepada peminat Illuminati dan jenayah. Jadi perkara ini sangat dilarang bagi umat Islam. Apabila umat Islam memahami perkara ini dan mengikutnya dengan baik, tiada lagi masalah dalam penggambaran di media sosial yang membimbangkan semua umat Islam kerana ianya dapat menjaga imej agama kita. Disebabkan oleh media sosial ini digunakan oleh semua orang, tidak kira sama ada umat Islam ataupun bukan, gambar yang disebarkan itu akan dilihat oleh orang bukan Islam dan secara tidak langsung dapat menarik perhatian mereka dengan budaya pemakaian kita yang menutupi aurat. Kesimpulannya, bergambar di media sosial adalah tidak berdosa selagi ianya memenuhi syarat sebagai seorang umat Muslim. Banyak kegunaan lain yang dapat kita peroleh daripada media sosial. Kita hanya perlu tahu cara penggunaan yang betul dan jangan salah menggunakannya. Selain itu juga, apa-apa yang disalurkan ke sosial media perlulah diambil berat kerana ianya akan kekal di dalam media sosial berabad-abad lamanya. Disebabkan oleh itu, penjagaan penampilan dalam media sosial adalah sangat penting kerana ia boleh dimanipulasi oleh ramai orang. Jadi, penampilan seseorang itu hendaklah tidak terlalu menarik perhatian
sesuai dengan pengajaran sebagaimana larangan menghentak kaki untuk didengarkan apa yang dipakai di gelang kaki kepada orang ramai sekalipun tanpa memperlihatkan secara zahir dan umum. Selepas ini, pembentang lain akan membentang poin yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakim bin Marwas dan nombor ID saya ialah 2022925925. Saya di sini untuk menyambung pembentangan Muhammad Firdaus sebentar tadi dengan poin saya iaitu tidak mendedahkan keaiban diri sendiri dan orang lain. Pada tahun 2022 yang penuh dengan kemodenan ini, terdapat pelbagai platform media sosial yang digunakan oleh hampir kesemua orang. Sebagai contoh, Facebook, TikTok, Instagram dan Twitter. Platform-platform ini digunakan untuk menceritakan hal-hal harian yang dilalui oleh seorang pengguna. Dan setiap posting-posting yang mereka lakukan ini boleh dilihat oleh para pengguna yang lain. Oleh yang demikian, setiap pengguna haruslah berhemah dalam melakukan posting dan menggunakan platform media sosial ini untuk menghindarkan diri dari asbab-asbab yang boleh menyebabkan dosa. Tidak mendedahkan keaiban diri sendiri atau orang lain bermaksud tidak berkongsi maklumat sensitif atau perkara memalukan tentang diri sendiri atau orang lain di media sosial tanpa kebenaran mereka. Perkara ini termasuk momen malu, butiran peribadi ataupun rahsia peribadi seseorang. Adalah penting untuk menghormati privasi diri sendiri dan orang lain di media sosial dan untuk berfikir dengan teliti tentang akibat potensi berkongsi maklumat sensitif secara dalam talian. Mendedahkan keaiban seseorang tanpa kebenaran mereka di media sosial boleh menyebabkan kecederaan dan merosakkan reputasi mereka. Juga penting untuk ingat bahawa setiap orang mempunyai hak untuk mengawal bagaimana mereka dipaparkan secara dalam talian di media sosial. Tidak adil untuk berkongsi maklumat peribadi tentang seseorang di media sosial tanpa kebenaran mereka, sama ada perkara tersebut memalukan ataupun tidak. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pengguna internet dan media sosial yang melakukan postingan secara sambil lewa dan tidak sedar bahawa mereka telah mengaibkan bukan sahaja diri mereka sendiri, bahkan juga mengaibkan orang lain. Sebagai contoh, hal ini biasanya dilakukan oleh golongan muda. Mereka sering melakukan postingan story di Instagram yang memaparkan mereka sedang menghisap rokok, meminum arak, mengambil barang-barang terlarang dan mengunjungi kelab malam. Mereka beranggapan perkara yang mereka menyiarkan itu menunjukkan bahawa mereka telah menjadi seorang yang lebih dewasa dan menunjukkan mereka lebih hebat. Selain golongan muda, pasangan suami isteri juga sering mengaibkan diri mereka sendiri dan juga pasangan mereka di media sosial. Setiap ketidakpuashatian atau kekecewaan tentang pasangan mereka, mereka akan menyiarkannya di media sosial. Perkara ini sepatutnya diselesaikan antara mereka berdua sahaja dan bukannya dengan menyiarkan kepada khalayak ramai. Islam melarang perbuatan mengaibkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh itu, kita tidak sepatutnya mendedahkan rahsia rumah tangga, rahsia pasangan yang sepatutnya tersimpan rapi antara suami isteri. Kesimpulannya adalah penting untuk menghormati orang lain dan juga diri sendiri semasa menggunakan media sosial.
Setiap pengguna media sosial dan juga internet perlulah berhati-hati dalam setiap perkara yang mereka sebarkan. Ini adalah untuk mengelakkan tersebarnya fitnah dan menjadi punca orang lain memberi tanggapan buruk terhadap diri sendiri, rakan-rakan, malah pasangan. Itu sahaja daripada saya, Luqman, mengenai isi saya iaitu tidak mendedahkan keaiban diri sendiri dan juga orang lain. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Zahar. Nombor ID 202971971. Okey, etika dan adab berkomunikasi dan cyber yang seterusnya ialah tidak mendedahkan aurat. Di dalam melayari laman sosial, seseorang Muslim perlu malah menjadi kemestian untuk menjaga batas aurat seperti tidak meletakkan gambar yang mendedahkan bahagian aurat maupun dalam keadaan yang boleh merangsang nafsu syahwat. Golongan belia masa kini dipengaruhi dengan trend dan budaya pemakaian barat, benua barat, iaitu berpakaian laka, jarang dan ketat yang jelas sekali memperlihatkan aurat meskipun menutup seluruh tubuh. Ramai juga remaja yang terikut-ikut dengan gaya fashion pemakaian selebriti kegemaran mereka yang menular di media sosial. Lebih-lebih lagi trend terkini seperti K-pop kerana ingin kelihatan sama seperti idola mereka. Remaja akan memakai pakaian mengikut perkembangan masa supaya tidak kelihatan seperti ketinggalan zaman. Cara berpakaian akan memberi impak kepada remaja apabila remaja terikut dengan fashion baru dan juga tidak lagi yang Islam yang mewajibkan penganutnya berjaga dan sentiasa menutup aurat serta mencuba trend terkini menurut segala hukum dan batas. Jika dilihat cara pemakaian remaja di majlis seperti kenduri kahwin seakan berubah daripada baju kurung kepada pakaian yang kurang sesuai seperti memakai t-shirt dan seluar yang ketat, dan ini sangat membimbangkan. Sejarah pakaian jarang dan ketat telah diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan untuk menjatuhkan akhlak dan moral golongan muda Islam. Ini dapat diyakini apabila kita dapat melihat pada hari ini trend tersebut sangat digemari oleh masyarakat Islam yang mendakwa untuk mendapatkan publicity, gaya serta kecantikan. Padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan orang yang tidak memiliki sifat malu dalam diri. Bila mana seseorang insan itu tidak mempunyai lagi sifat malu dalam diri, ianya telah mencerminkan insan tersebut sudah tiada nilai keimanan dalam jiwa. Jadi hukum asal memuat naik gambar sendiri yang mendedahkan aurat untuk tatapan umum di media sosial adalah haram kerana ia akan menyebabkan auratnya turut dilihat oleh bukan mahramnya. Walau bagaimanapun, hukum seseorang memuat naik gambar wanita muslimah yang memang tidak menutup aurat secara sempurna dalam kehidupan seharian atau wanita non-muslim adalah harus jika atas keperluan tertentu yang bukan bertujuan ingin mendedahkan auratnya. Termasuk dalam keharusan ini bagi para wartawan akhbar yang melaporkan berita, namun termasuk di dalamnya gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Contoh keperluan yang perlu diraikan ialah memuat naik gambar-gambar rasmi melibatkan urusan kerajaan, syarikat perniagaan atau gambar-gambar kenangan sewaktu program keilmuan. Diisyaratkan juga gambar itu masih lagi bersifat sopan dan menepati neraca kata tersilaan, tidak terlalu menerahkan dan menggairahkan. Malah adalah lebih baik jika bahagian-bahagian tersebut dikabulkan bagi melakkan ia dilihat. Rasulullah SAW juga bersabda tentang larangan perbuatan mendedahkan aurat yang bermaksud daripada Khalid bin Raid daripada Aisyah bahawa Asma binti Abu Bakar telah memasuki rumah Rasulullah dengan berpakaian nipis. Rasulullah berpaling dari minyak Asma lalu bersabda, "Wahai Asma, sekiranya seseorang wanita itu telah didatangi haid, tidak boleh dilihat tubuh badannya kecuali bahagian ini dan ini saja," sambil Rasulullah menunjukkan ke arah muka dan kedua tangannya. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 22 yang bermaksud
Dengan sebab itu, didapatlah ia menjatuhkan mereka berdua, iaitu Adam dan isterinya, dengan larangan dengan tipu daya setelah mereka memakan buah dari pohon itu. Terdedalah kepada mereka berdua aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Okey, daripada ayat Al-Quran ini kita dapat ditunjukkan bahawa menutup aurat itu merupakan satu fitrah insani yang telah sedia ada dalam diri setiap manusia. Kerana itulah Nabi Adam dan isteri beliau menutup aurat masing-masing apabila terbuka, meskipun masih belum ada sebarang syariat yang diturunkan pada waktu tersebut. Selain itu, Allah juga berfirman dalam kitabnya di surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian untuk aurat kamu, dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Syami bin Khairuddin dari kelas CS2304A. Nombor matrik saya adalah 2022900687. Isi yang seterusnya iaitu tidak menyebarkan berita palsu. Perbuatan menyebarkan berita palsu ini bukan lagi satu perkara yang baharu. Malah, ianya telah berlaku dari dahulu lagi dalam bentuk bergosip. Maklumat yang salah dan palsu yang tersebar akan memberi impak yang negatif kepada masyarakat dan dapat menimbulkan kekeliruan dan salah faham yang akhirnya menjadi punca kemarahan serta pergaduhan antara satu sama lain. Kemajuan teknologi dan telefon pintar pada hari ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perkara yang tidak beradab ini disebabkan media sosial diguna pakai oleh majoriti masyarakat pada masa kini seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Media-media sosial tersebut telah menjadi satu platform bagi segelintir masyarakat untuk menyebarkan berita palsu yang mengandungi unsur-unsur penipuan, mengapi-apikan sentimen perkauman dan memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah, reputasi dan sebagainya. Hal ini dapat memberi impak yang negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Masyarakat akan berasa gelisah, khawatir, tidak puas hati dan marah disebabkan berita palsu yang disebarkan. Sebagai contoh, berkaitan isu tawaran pembiayaan peribadi daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu KPKT yang diiklankan di laman Facebook telah menjadi suatu isu yang hangat kerana pihak tersebut telah menerima banyak persoalan daripada orang awam berkenaan tawaran tersebut. Setelah membuat semakan teliti di laman Facebook tersebut, mereka mendapati bahawa laman tersebut adalah palsu dan telah diwujudkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan berilmu perlulah berhati-hati dalam menyebarkan maklumat, terutama sekali di media sosial. Kita perlulah sedar bahawa penyebaran maklumat palsu tidak seharusnya menjadi bahan gurauan kerana ia mampu tersebar dengan pantas dan menimbulkan kekeliruan terhadap masyarakat. Tidak dinafikan bahawa penyebaran berita palsu itu adalah satu perkara yang salah. Penyelidikan tentang sesuatu berita haruslah dilakukan dengan teliti agar kita tidak mudah terpedaya dan keliru. Kesimpulan bagi kertas kerja yang telah kami lakukan adalah Islam adalah sebuah agama yang tidak menolak sebarang kemajuan dalam kehidupan, terutamanya dalam bentuk komunikasi, ekonomi maupun pembangunan. Islam juga dapat didefinisikan sebagai murunah, iaitu ianya boleh berubah mengikut kesesuaian zaman tetapi tetap di atas prinsip asalnya. Manusia juga diberikan kebebasan seiring dengan kemajuan teknologi asalkan ianya tidak mengundang kepada perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu ke arah pintu maksiat maupun dosa. Manusia juga perlu peka terhadap keburukan yang akan berlaku sekiranya mereka tidak menggunakan media sosial sebaik mungkin. Akhir sekali, masyarakat akan melihat perubahan yang ketara di dalam sesebuah negara apabila mereka berganding bahu supaya sentiasa menjaga etika dan adab sesama sendiri
terutamanya ketika berkomunikasi di dalam dunia cyber. Sekian, terima kasih.